Yang Amat Rantau Panjang. Terima kasih Datuk Pengerusi kerana memberi peluang kepada saya. Saya ingin menyentuh maksud B10 butiran 1010 pengurusan am yang berkaitan dengan kawalan judi di Malaysia. Dalam di bawah bidang kuasa Kementerian Kewangan, iaitu kelulusan judi di Malaysia, saya ingin penjelasan berapakah jumlah lesen judi yang diluluskan sehingga sekarang dan berapakah hasil negara yang didapati daripada hasil judi dan ke mana wang ini diletakkan. Dan maklumat yang saya terima daripada Dewan yang mulia ini sebelum ini, bagaimana rakyat kita membelanjakan hampir 27 bilion setiap tahun di meja judi, dan 75% adalah melibatkan Melayu Islam. Jadi saya ingin tahu sejauh mana peranan yang dimainkan oleh pihak kementerian, terutama penasihat agama kepada Perdana Menteri yang juga merangkap Menteri Kewangan, apa yang telah dinasihatkan untuk memastikan orang Melayu Islam ini tidak terlibat dengan judi. Dan kita melihatkan apakah program-program yang dibuat oleh kerajaan untuk memastikan supaya negara kita selamat dari semakin berkurangan perkara judi ini. Dan kita lihat bagaimana laporan yang kita terima bulan yang pertama semasa pentadbiran Kementerian Kewangan telah meluluskan 10 cabutan bertuah special draw untuk judi ini. Jadi saya ingin tahu apakah rasional perkara ini dibuat dan apakah benar perkara ini dibuat untuk mendapat lebih banyak hasil lagi kepada negara. Dan laporan yang kita terima juga sebelum ini, setiap tahun purata 77 bilion hasil cukai judi ini dapat kepada negara. Jadi saya ingin penjelasan apakah akaun ini dimasukkan ataupun diletakkan di akaun yang berasingan. Dan apakah wanita dilibatkan dalam judi di Malaysia? Apakah kerajaan telah memantau supaya tidak melibatkan wanita, terutama dalam iklan judi, dalam proses judi itu diadakan? Yang seterusnya, saya ingin menyentuh butiran yang berkaitan dengan maksud B10 butiran 0500 yang berkaitan dengan tabung bencana negara, terutama yang melibatkan masalah banjir yang kita hadapi sekarang ini. Bagaimana begitu ramai mangsa-mangsa banjir, terutama negeri-negeri yang memang berdepan dengan banjir setiap tahun. Apa yang kita sedihkan ialah tindakan yang dibuat oleh kerajaan terlalu lambat. Sebagai contoh, dalam kawasan saya, bantuan pampasan banjir untuk mangsa-mangsa banjir untuk tahun 2007 baru diterima awal tahun 2009. Jadi kenapa perkara ini begitu lambat? Begitu juga tentang pemberiannya tidak mengikut keperluan atau sasaran yang tepat, di mana kita dapati ada orang yang kena banjir tetapi tidak mendapat bantuan. Sejauh mana pemantauan terhadap bantuan ini dibuat oleh pihak kerajaan supaya kes ini tidak berulang? Dan kerajaan terpaksa menanggung berjuta ringgit hasil daripada akibat bencana banjir ini. Kenapakah jembatan banjir ini lambat dibina, terutama di sepanjang sungai Golok yang saya dimaklumkan sudah beberapa rancangan Malaysia sejak daripada RMK yang ke-7 lagi, perkara ini tidak dilaksanakan sampai sekarang, tidak dapat kita melihat hasilnya. Malah semakin teruk negara kita dilanda banjir, air daripada sempadan daripada Thailand masuk kepada sebelah sempadan negara kita kerana tebing mereka telah ditinggikan dan kita masih lagi di tahap yang lama. Ini merupakan satu kerugian yang besar kepada rakyat dan negara. Jadi saya harap jangan sahaja ahli parlimen bersuara. Setiap tahun, setiap kali apabila membincangkan perbahasan bajet disuarakan, tapi tidak ada tindakan. Saya sebab itulah beberapa kali saya sebut lebih baik daripada wang digunakan untuk projek-projek yang tidak bermanfaat kepada rakyat, berikan keutamaan kepada rakyat. Ini yang kita nak. Yang seterusnya, saya ingin penjelasan juga tentang butiran 030400 yang berkaitan dengan papasan, iaitu saya ingin tahu berapakah jumlah papasan yang telah diberi kepada syarikat-syarikat tol, konsesi tol ini daripada tahun 2008 hingga 2009. Sebab kita lihat di antara masalah warga kota ini masalah kesesakan jalan raya. Walaupun ada touch and go, tapi apa yang berlaku terutama musim hujan, touch and stop, sebab jalan tu jam. Jadi yang rakyat
membayar. Tapi apa yang berlaku? Bangsa kami di Kelantan tak ada tol. Tapi apabila kita berada di sini, suasana cukup. Bagaimana kaki tangan awam yang terpaksa lewat malam sampai ke rumah. Jadi ini adalah satu perkara yang tidak menyelesaikan rakyat. Dan saya ingin tahu berapakah wang yang dibelanjakan oleh kerajaan setiap tahun untuk membayar pampasan kepada syarikat-syarikat ini, dan apakah tindakan yang dibuat oleh kerajaan untuk memastikan perkara ini tidak berulang lagi. Kita tidak mahu negara ini terus menanggung yang projek-projek yang menguntungkan beri kepada syarikat-syarikat koni, yang rugi bagi dapat kepada rakyat. Kita tidak mahu perkara ini terus berlaku. Begitu juga saya ingin menyentuh butiran 020500 yang berkaitan dengan subsidi gas cecair untuk diesel dan petrol. Saya mengucapkan tahniah di atas usaha yang dibuat oleh pihak kerajaan untuk menstrukturkan semula subsidi ini, dan kita mengharapkan supaya golongan yang sasaran yang tepat mendapat subsidi daripada bantuan subsidi diesel ataupun petrol ini. Apa yang kita nak tahu ialah golongan sasar selain daripada golongan nelayan, golongan apa yang kita semua telah senaraikan. Saya ingin juga supaya pihak kerajaan melihat kepada pemandu ataupun pemilik kereta sewa yang berada di kawasan pendalaman, yang mereka tidak mendapat sebarang subsidi, yang mana berdepan dengan cabaran yang cukup hebat. Jadi kita mahu kerajaan memberi perhatian yang serius sebagaimana diberi juga kepada nelayan-nelayan. Sebab mereka ini berdepan dengan isu harga petrol yang tinggi tambahan. Kalau negeri di sebelah pantai timur mereka tidak ada bekalan gas NGV sebagaimana kereta sewa ataupun taksi di sebelah pantai barat. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat menekan kepada pemandu-pemandu kereta sewa. Dan apalagi apabila berdepan dengan saingan daripada pengangkutan negara jiran yang turut mengambil kesempatan mengangkut penumpang ke Malaysia. Jadi saya harap perkara ini diambil perhatian yang serius oleh pihak kerajaan. Seterusnya, saya ingin menyentuh juga yang berkaitan dengan bantuan kepada pelajar-pelajar. Saya ingin penjelasan kepada kerajaan sejauh mana perkara ini diberi perhatian dan sejauh mana senarai yang disenaraikan dalam e-kasih itu dipantau. Sebab kita melihat banyak daripada mereka yang layak tidak disenaraikan dalam daftar e-kasih. Jadi saya harap supaya di dalam pemberian bantuan ini supaya diberi perhatian, diberi peringat, diberi pemantauan yang sungguh-sungguh supaya pelajar ini benar-benar menerima, mereka yang layak benar-benar dapat menerima bantuan sebagaimana yang menjadi harapan kita rakyat diutamakan. Jadi sekadar itu dulu. Terima kasih.